it out, man. Yo, Ski, it's your boy Akon, man. You know it's that legal alien. I need you to drop that new motherfucking exclusive, homie. Slim Shady, I see the DJ Ski, world premiere. I feel you creeping, I can see it from my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo. Maybe go to my place and just kick it like. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami akan menentangkan penilaian outcome dan impak kajian kes program bantuan rumah dikasih pada tahun 2016 di daerah Kerian, Perak. Okey, kumpulan kami terdiri pada Aminah Aini binti Sizani, Nurul Fatin Alia binti Aziz, Nurul Sawani binti Abdul Alim binti saya sendiri, dan Sharifah Husna Ayuni binti saya Musim. Okey, saya akan menentangkan mengenai penilaian pada tahun ini. IKC diwujudkan pada 31 Oktober 2007. Persetujuan ini dilaksanakan dalam mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Mesyuarat pada 1 November 2007. Okey, IKC merupakan program atau bantuan yang diterima oleh Ketua Isi Rumah dan Ahli Isi Rumah. Seterusnya, sistem IKC merupakan sistem pangkalan data bersepadu isi rumah miskin yang diwujudkan di peringkat nasional bagi membantu merancang bersama dan membantu program kemiskinan. Okey, seterusnya penyataan masalah. Penyataan masalah bagi program ini ialah membasmi kemiskinan dengan pendekatan yang berbeza. Bantuan diberi dalam bentuk kemahiran, latihan, motivasi dan kursus pembangunan. Seterusnya, bantuan diberi dalam bentuk kemahiran, latihan dan motivasi dan kursus pembangunan. Objektif kajian ini ialah mengenal pasti masalah yang dihadapi peserta sebelum menerima bantuan, mengenal pasti proses saluran bantuan PBR di daerah Kerian dan mengenal pasti kejayaan nilai program PBR di daerah Kerian. Persoalan kajian bagi kes kajian ini adalah, adakah bantuan rumah dapat membantu meningkatkan keselesaan kualiti hidup peserta dikasih di daerah Kerian, dan adakah bantuan yang diterima oleh peserta memenuhi keperluan sebenar. Seterusnya, adakah wujud masalah yang dihadapi peserta selepas menerima bantuan PBR tersebut. Okey, skop kajian kami ialah di daerah Kerian, Perak. Ini antara mungkin yang kami telah pergi membuat, iaitu Parit Muntah, Bagan Tiang, Tanjung Pianda, Kuala Beriah, Bagan Serai, Gunung Semanggur dan Selingsing. Okey, kepentingan kajian ini adalah untuk melihat sejauh mana program ini berjaya dijalankan. Seterusnya, untuk kepentingan menganalisis dan memberi pandangan atau cadangan. Yang ketiga ialah untuk melihat secara keseluruhan kesan jenis bantuan yang diberikan. Hipotesis kajian ini ialah peserta IKC selesa dengan bantuan rumah yang diterima dan dapat meningkatkan kualiti hidup. Yang kedua ialah keluarga yang berada di paras kemiskinan telah berjaya dikeluarkan daripada sistem IKC. Okey, ini ialah peta daerah Perak. Ini peta di daerah Kerian. Okey, seterusnya adalah latar belakang IKC, di mana kita dapat lihat objektif IKC yang pertama adalah untuk mewujudkan satu pangkalan data bersepadu yang menjadi asas perancangan program kemiskinan di peringkat persekutuan dan negeri. Yang kedua adalah mengelakkan pemindahan program dan bantuan kemiskinan dilaksanakan oleh agensi-agensi pemberi bantuan. Yang ketiga adalah mewujudkan satu knowledge base mengenai program atau projek kemiskinan yang telah dilaksanakan sebagai rujukan. Dan objektif IKC yang terakhir adalah membantu analisis maklumat dan pemetaan kemiskinan dalam bentuk jadual dan carta. Seterusnya adalah ciri-ciri IKC. Yang pertama adalah semakan status kemiskinan secara online, penyelarasan maklumat bantuan, pengemas-kinian maklumat kemiskinan secara online, pengiraan status kemiskinan iaitu miskin dan miskin tegas secara automatik berdasarkan pendapatan PJK per kapita. Yang seterusnya adalah penjanaan laporan dan statistik kemiskinan, dan yang terakhir adalah poverty mapping dan statistik kemiskinan.
dikasih ialah bantuan bulanan, bantuan rumah, bantuan projek ekonomi, bantuan kewangan, bantuan sewa rumah. Kajian kami hanya memfokuskan kepada bantuan rumah iaitu Bina Baru dan juga Baik Pulih. Seterusnya standard operating produce itu kat sini adalah cara permohonan bantuan IKASI yang mula dia akan peserta akan minta permohonan daripada ketua kampung, dan seterusnya pengurus projek, penolong pengarah permohonan, dan seterusnya ketua penolong pegawai. Semua hulu dengan pengarah projek ini akan dibicarakan dalam mesyuarat fokus grup daerah iaitu panggil FGD. Seterusnya prosedur bantuan IKASI disalurkan. Ini adalah prosedur yang ada 5 tahap prosedur bantuan IKASI. Pertama, sekiranya peserta mengalami masalah dari segi bantuan rumah, dia boleh memohon permohonan. Pertama, dia akan berjumpa dengan penghulu untuk membincangkan masalah yang dihadapi oleh peserta, dan penghulu ni akan datang untuk membuat penilaian terhadap bantuan yang ingin dia mohon. Seterusnya, penghulu akan menghantar senarai nama ni kepada pejabat daerah, iaitu pembangunan luar bandar, dan nama diberi akan dibentangkan dalam mesyuarat FDG bersama agensi, dan seterusnya seandainya permohonan diluluskan, bantuan akan disalurkan kepada permohonan yang diluluskan. Seterusnya, program bantuan rumah dia terdapat agensi yang terlibat. Contohnya di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Di bawah Kementerian KKLW ini, kumpulan sasaran itu peserta, keutamaan diberikan kepada peserta IKASI, iaitu Bapa Ketua, Ibu Tunggal, UZU dan juga OKU. Syarat kelayakan bagi permohonan bantuan rumah ini ialah berstatus miskin, rumah rosak atau naif yang tidak selamat untuk diduduki, memiliki rumah sendiri, yang mempunyai kebenaran iaitu geran tanah. Seandainya tidak mempunyai geran tanah, ia perlulah minta kebenaran daripada pihak yang ada tanah. Dan rumah tu rumah bukanlah rumah yang disewa. Terdapat 3 kategori program bantuan rumah, iaitu Bina Baru, Baik Pulih dan kerosakan sebab bencana. Seterusnya, kat sini adalah dia punya bantuan Bina Baru dan Baik Pulih yang itu merupakan keadaan rumah dari segi ikut Semenanjung. Iaitu skala kawasan yang Semenanjung terdapat 3 kategori rumah, iaitu 1 rumah, 2 rumah dan 3 rumah. Dan keadaan rumah yang paling maksimum ialah sebanyak 40,000. Untuk Sabah Sarawak iaitu 50,000, dan untuk kos Baik Pulih ialah sebanyak 11,000 dan Sabah Sarawak adalah 12,000. Seterusnya agensi pada sana yang terlibat. Terdapat agensi yang terlibat dalam program IKASI. Antaranya ialah Batu Malbera, Yayasan Bina Upaya Darul Rizwan dikenali sebagai UDR, dan juga Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan FEKRA. Antara syarat-syarat kelayakan pemohon mengikut agensi iaitu Baikuman, istilah yang beragama Islam, warga negara Malaysia, fakir miskin dan mendapat kelulusan tanah seperti yang tertera di depan tadi. Yang kedua ialah Yayasan Bina Upaya Darul Rizwan. Sama juga itu, peserta semestinya memilih peserta IKASI, berumur antara 45 tahun ke atas dan menetap di Perak. Seterusnya, FEKRA, penerima mestinya dipilih oleh pejabat daerah Kerian, mempunyai tanggungan yang ramai, pendapatan yang tidak menentu dan tanah sendiri. Bina Baru untuk FEKRA ni, dia ada pembinaan Bina Baru sebanyak 3 bilik, iaitu sebanyak 40,000 dan Baik Pulih sebanyak RM15,000. Okey, seterusnya saya akan menerangkan ulasan karya
kemiskinan etnik minoriti, kemiskinan gender dan juga yang terakhir kemiskinan multidimensi. Okey, menurut staf, kemiskinan ini mempunyai 5 teori, iaitu kemiskinan disebabkan individu itu lemah. Yang kedua adalah disebabkan kepercayaan sistem adat dan juga budaya. Teori seterusnya ialah kemiskinan disebabkan faktor ekonomi, politik dan juga perubahan sosial. Teori seterusnya ialah kemiskinan disebabkan perbezaan geografi seperti perubahan cuaca ataupun iklim. Yang terakhir ialah kemiskinan disebabkan faktor kognitif dan kita saling bergantung kepada pihak yang memberi bantuan. Okey, saya akan menerangkan pengukuran kemiskinan. Pengukuran kemiskinan terbagi kepada 2 pandangan, iaitu pandangan yang pertama ekonomi dan ini pandangan kedua. Pandangan ekonomi terbagi kepada 2, iaitu pertama Claude Lawrence dan juga nisbah penumpuan dini adihan pendapatan. Dan yang kedua adalah konsep kemiskinan mutlak dan juga didata yang mengambil kira pendapatan garis kemiskinan. Okey, pengukuran pandangan perspektif holistik iaitu indeks pembangunan manusia, turun di indeks. Yang kedua indeks kemanusiaan, kemiskinan manusia, dan yang terakhir indeks kemiskinan multidimensi, di mana dia mengambil kira 3 dimensi. Okey, sebelumnya saya akan menerangkan bantuan yang disediakan oleh kerajaan Malaysia untuk menangani kemiskinan. Sebagaimana kita tahu, program pembasaran kemiskinan ini telah dilaksanakan oleh kerajaan sebelum zaman merdeka lagi, iaitu kerajaan memulakan rancangan 5 tahun yang pertama Malaya, yang kedua 5 tahun Malaya, yang kedua, yang ketiga ialah RK pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-8, 9 dan 10. Okey, dalam RK ke-10, dalam RK ke-10 kerajaan menekankan 5 keras yang dilakukan untuk membasmi kemiskinan. Yang pertama adalah meningkatkan nilai tambah dalam bidang ekonomi, meningkatkan keupayaan pengetahuan dan juga inovasi, menangani ketidaksamaan sosial dan juga meningkatkan taraf kehidupan. Okey, dalam RK ke-10 ini juga strategi membasmi kemiskinan kian giat dilaksanakan agar pembasmian kemiskinan di bandar dan juga luar di bandar dapat ditangani. Antara indikasi RK ke-10 yang telah berjaya ialah contohnya kadar kemiskinan telah pun menurun, iaitu sebanyak 5.7% 2005 telah menurun kepada 3.8% pada 2009. Seterusnya miskin tegak juga menurun pada 2005 sebanyak 1.2% menurun kepada 0.7% pada 2009. Okey, antara program pembasmian kemiskinan bandar yang kerajaan telah lakukan ialah pertama bantuan keuangan, memberi kemudahan asas, memberi bantuan rumah dan juga sewa rumah, dan juga memberi program pembangunan kapasiti seperti modal desa dan juga hidup upaya. Okey, seterusnya dalam program pembasmian kemiskinan di luar bandar, kerajaan menawarkan bantuan rumah, bantuan menjaga legal luar bandar, bantuan program jabatan kepada orang asli dan juga jabatan 3P. Program dengan membina berbagai program pembasmian kemiskinan di bandar dan juga di luar bandar, kerajaan telah melaksanakan dan mempergiatkan lagi program pembasmian kemiskinan. Contohnya dalam program pembangunan di bawah pembangunan IKASIP. Program ini adalah bertujuan untuk membasmi kemiskinan dan juga mengurangkan separuh daripada kadar kemiskinan di luar bandar. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang metodologi iaitu kaedah pendidikan. Kaedah pendidikan kami terdiri pada 3, iaitu penubuhan, pemerhatian dan juga subsidi. Melalui pemerhatian, kami membuat tinjauan daripada rumah peserta, iaitu kami akan turun ke kawasan kediaman peserta tersebut. Seterusnya penubuhan, kami akan melawat student ke kediaman mereka dan berbicara masalah yang mereka hadapi dan berkenalan dengan lebih dekat untuk mendengar masalah yang berlaku di situasi yang mereka alami. Seterusnya soal sidik. Soal sidik ialah kami menanyakan soalan kepada responden berkenaan program bantuan rumah yang mereka perolehi. Dengan adanya soal sidik ini, kami dapat mengumpul maklumat sebanyak mungkin untuk kajian kami. Seterusnya, operasi kawasan dan cara pemilihan sampel. Sebanyak 31 responden yang dipilih dalam program bantuan rumah IKASIP pada tahun 2016. Dan kawasan yang terlibat adalah 7 mukim yang iaitu Paripurna, Tanjung Bendang, Kuala
Di mana dapat kita lihat sini adalah statistik jadual bantuan rumah yang diterima peserta di daerah Kerian bagi bayi pulih dan bina baru. Di mana kita dapat lihat Tanjung Pendang, bina baru adalah seramai 2 peserta dan bayi pulih ada 4 peserta. Di bahagian serai sama, bina baru 2 peserta dan bayi pulih 3 peserta. Di Beriah, bina baru 2 peserta dan bayi pulih juga 2 peserta. Di Gunung Semanggul untuk bina baru terdapat 1 peserta dan bayi pulih 3 peserta. Di Kuala Kurau juga terdapat 1 peserta untuk bina baru dan 2 peserta untuk bayi pulih. Di Bandar Buntar 2 peserta untuk bina baru dan 4 peserta untuk bayi pulih. Dan yang terakhir adalah di Mungkin Selingsing, di mana 2 peserta bina baru dan 2 peserta bayi pulih. Berikut adalah hasil daripada kajian daripada borang soal sidik. Ini adalah carta untuk mengukir. Hasil kajian kami perlu daripada 31 orang responden daripada 7 buah mungkin mereka, iaitu pada Buntar sebanyak 19.4%, Tanjung Pendang 22.6%, Beriah adalah 12.9%, Selingsing juga 12.9%, Batu Kurau 6.5%, Bagan Serai 16.1% dan Gunung Semanggul sebanyak 97%. Seterusnya adalah pekerjaan responden. Raja menunjukkan pekerjaan responden dikasih iaitu sebanyak 29% responden bekerja sendiri. Mereka di sini iaitu melakukan pekerjaan di kampus seperti bersawah di benda milik mereka sendiri. Selain itu, 22.6% responden bekerja di sektor swasta, 3.2% responden adalah pesara dan 45.2% responden tidak bekerja. Responden tidak bekerja mempunyai peratusan yang tinggi, jadi dapat kita lihat kerana mereka kebanyakan daripada mereka adalah sudah lanjut usia dan sudah baru saja berhenti kerja. Seterusnya adalah bilangan isi rumah responden. Bilangan isi rumah responden sebanyak 87.1% mempunyai 1 hingga 5 orang isi rumah dan 12.9% mempunyai 6 hingga 10 orang isi rumah. Seterusnya adalah pendapatan isi rumah responden. 58.1% mempunyai tidak mempunyai pendapatan sehingga ke 500, maknanya RM500 ke bawah. 32.3% mempunyai pendapatan sebanyak RM500 hingga RM1,000 dan 97% mempunyai pendapatan sebanyak RM1,501 hingga RM2,000. Seterusnya adalah jenis bantuan rumah. Jenis bantuan rumah yang diterima responden seperti Raja ini di daerah Kerian adalah 38.7% daripadanya menerima bantuan bina baru rumah yang mempunyai 3 bilik, manakala 61.3% menerima bantuan baik bilik rumah seperti baik bilik bumbung, dinding, dapur, tandas dan lantai. Seterusnya adalah keselesaan responden terhadap bantuan rumah. Berdasarkan Raja menunjukkan bahawa 96.8% responden selesa dan berpuas hati dengan bantuan yang diterima, manakala 3.2% responden merasakan tidak selesa dan tidak puas hati. Majoriti responden sangat berpuas hati dengan bantuan yang diterima. Sebagai contoh, kami dapat satu maklumat balas daripada salah seorang responden penerima bantuan rumah baik pulih. Menurut responden, sebelum mendapat bantuan ini, ruang tamu rumahnya sering dimasuki air dan kerana kebocoran yang berlaku. So akibat daripada itu, mereka merasa tidak selesa dan kain di rumah menjadi lebur. Jadi setelah menerima bantuan baik pulih, mereka sekeluarga merasa selesa dan sangat bersyukur dengan bantuan yang diterima dan dapat meningkatkan kualiti hidup mereka. Seterusnya adalah tempoh permohonan untuk bantuan. Kajian menunjukkan 22.6% responden mengenai masa yang lama, iaitu antara 1 hingga 6 tahun untuk mereka menerima bantuan setelah permohonan, manakala 77.4% responden menerima bantuan dalam masa yang singkat, iaitu kurang daripada setahun atau sehingga 2 tahun. Permohonan dilakukan adalah kepada ketua kampung dan pihak penghulu akan turun sendiri kepada untuk melihat keadaan rumah sama ada responden tersebut layak untuk menerima bantuan ataupun tidak. Jadi hal ini, jika kita lihat peratusan ini, mereka tidak pada masa yang lama. Jadi menunjukkan bahawa sebagian ketua kampung dan penghulu bertindak secara proaktif dalam membantu menangani masalah responden. Seterusnya adalah
ada 16.1% responden mempunyai masalah dengan keadaan rumah mereka. Sebagai contoh, seorang responden yang memiliki masalah, beliau mengatakan bahawa bantuan bumbung yang mereka terima telah hampir rosak akibat limbah angin yang berlaku di kawasan rumahnya. Oleh itu, bumbung rumah mereka telah melengkung dan hampir terbuka dan menyebabkan mereka berasa tidak selamat dengan keadaan itu sekiranya berlaku hujan ribut lagi. SIM yang mereka terima telah nipis dan tidak dipasang dengan betul menyebabkan perkara ini berlaku. Seterusnya adalah bantuan untuk adakah bantuan ini boleh mengurangkan masalah. Raja menunjukkan bahawa 87.1% responden bersetuju bahawa PBR ini sangat membantu dalam mengurangkan masalah yang dihadapi, manakala 12.9% responden kurang bersetuju. Seterusnya adalah faktor responden memohon bantuan ini. Seperti kita dapat lihat di carta ini, 54.8% responden mengatakan bahawa mereka mempunyai masalah kewangan. Mereka mempunyai masalah untuk membayar bulan rumah mereka sendiri. Hal ini demikian kerana kebanyakan daripada mereka tidak bekerja dan tidak mempunyai pendapatan tetap. Terdapat responden yang merupakan penerima bantuan bantuan iaitu RM200 sebulan, mempunyai tanggungan orang kelainan kepala dan penerima mai beras. Seterusnya 38.7% responden menyatakan bahawa keadaan rumah mereka kurang selesa menyebabkan mereka memohon bantuan ini, dan 65% responden memohon bantuan ini kerana faktor pertambahan bilangan ahli keluarga. Sebagai kesimpulannya, PBR indikasi di daerah Kelang ini hampir mencapai objektif sebenar indikasi. Okey, seterusnya saya akan menerangkan kesimpulan. Dalam kesimpulan ini ada pelbagai isu dan juga cadangan perbaikan dalam program bantuan rumah. Okey, antara isu pertama dalam program bantuan rumah ini adalah peserta mengatakan bantuan regular yang diterima tidak memenuhi kehendak mereka. Ada juga peserta di Parlimen mengatakan beliau mahu bantuan keuangan, akan tetapi beliau mendapat bantuan rumah. Okey, seterusnya ada juga peserta yang sebenarnya berpuas hati mendapat bantuan regular rumah. Semasa penyelidikan membuat kajian, dia sempat menyatakan hasrat beliau untuk meningkatkan pendapatan beliau dengan cara membuat dan juga menjual fisik. Akan tetapi dia tidak tahu cara untuk mendapatkan bantuan tersebut, mendapatkan mesin tersebut. Oleh itu, penyelidik telah memberitahu hari ini kepada PNP niat peserta ini untuk meningkatkan pendapatan melalui menjual mesin fisik. Oleh itu, pihak PNP cuba mempertimbangkan dan cuba memberi bantuan kepada peserta ini untuk memberi mesin fisik agar beliau dapat meningkatkan pendapatan beliau. Seterusnya, masalah yang seterusnya ialah seorang peserta di Semising mempunyai masalah isi rumah yang terlalu ramai. Beliau tinggal bersama isteri, anak, menantu dan juga cucu. Apabila isi rumah terlalu ramai, beliau terpaksa meminta bantuan rumah seperti bumbung dan juga mendapat bantuan sebuah bilik lagi untuk menampung isi rumah yang terlalu ramai. Okey, seterusnya adalah beberapa peserta tidak berpuas hati dengan jenis metode yang digunakan dalam baik tersebut, seperti bumbung yang tidak berkualiti, paip yang bocor dan juga lain sebagainya. Seterusnya ada seorang peserta di Parlimen mengatakan beliau tidak berpuas hati kerana rumah yang beliau tinggal dalam papan dan berusia 100 tahun. Beliau mendapat bantuan lantai rumah yang berbentuk papan. Papan tersebut dipasang oleh kontraktor dengan jarak antara satu papan dengan satu papan yang lain, dan juga jarak tu alur dia tak sama. Okey, seterusnya ada juga peserta mengatakan beliau tidak selesa dengan keadaan sekitar rumah beliau kerana diganggu oleh haiwan liar seperti anjing hutan.
adalah lampiran. Lampiran kami ini menunjukkan setelah kami buat tinjauan, iaitu mungkin tanda random. Ini merupakan sebelum dan selepas mereka mendapat bantuan e-kasih, iaitu bumbun dan tandas. Seterusnya, mungkin bagan serai mendapat bantuan bina baru, dan ini ialah sebelum dan selepas menerima bantuan. Seterusnya, mungkin beriah. Okey, ini Encik Muhammad Yasir telah mendapat bantuan bina baru. Seterusnya, mungkin Semangkul telah mendapat bantuan pupuk. Seterusnya, mungkin Selisih iaitu Puan Zana telah mendapat bina baru. Seterusnya, mungkin Batu Kurau, Puan Rosia mendapat bina baru juga. Dan seterusnya, mungkin Balik Muntah mendapat bina baru. Ini ialah gambar sebelum dan selepas bina